99% selamat. Dia suka yang selamat. Sebab kita ada payung dan ada satu payung yang spare, ada alat. Kalau kita tiba payung kita tu tak kembang atau kita pingsan hitam, takut sangat hitam kan. Dia terjunan terlalu laju dalam masa berapa ketinggian, dia akan buka sendiri payung spare. Selamat. 1% nasib. Nasib macam mana? Dekat udara kita ni ada ruang udara kosong. Atau kapal terbang pun boleh jatuh. Nanti poket panggil Kalau tengah-tengah waktu kita nak buka payung tu, tengah udara kosong, payung tak akan kembang. Itu memang nasib lah. Siapa yang kena? Nasib. Boleh banyak-banyak, time tu pula udara kosong boleh buka. Memang nasib. Ada biasa kalau terjunan yang sport dia ada dua payung, satu tak kembang dan satu boleh. Dia kata, betul kata Allah, yang kembangkan sayap dan tutupnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Burung pun kalau kena tiba-tiba air poket, dia tak boleh kembang. Dia boleh kembang. Dan rumah udara ni pada ada satu kawasan kosong. Okey. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, kami jadikan manusia sebagai kejadian. Kita ni manusia, kita sebagai kejadian. Ada kelebihan yang mungkin orang lain tak nampak, tapi Allah bagi kepada kita. Ataupun kita pun tak perasan. Kadang-kadang kita pun tak perasan. Kita bagi. Tapi Allah sambung ayat ini. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami tarik mereka ke serendah-rendah kejadian. Allah kata, kami jadikan manusia sebaik kejadian, kemudian ditarik ke serendah-rendah kejadian. Kita nak bincang pada hari ini, apakah yang menarik manusia ke serendah-rendah kejadian? Ada 3 benda. Sebab benda ni dalam bulan Ramadan diselesaikan benda ni. Di luar Ramadan kita kena tahu 3 benda ni. Supaya apa yang kita tahu, kita tak ditarik ke serendah-rendah kejadian. Nature kita ni adalah, kita ni memang akan terbang tinggi. Nature kita Allah jadikan. Kita semua berpotensi. Tapi kita tengok ada orang yang ditarik atau dia nak pula orang yang fikir kan, contoh kan. Kenapa jadi macam ni? Sebab dia ditarik oleh 3 benda tadi. Atau salah satu dari 3 benda. Ada 3 benda akan menarik manusia ke bawah. Okey. So kita bincang 3 bab. Bab pertama istiqamah dah selesai. Bab yang kedua, apakah yang menarik manusia ke serendah-rendah kejadian? Ini 3 benda. Supaya kita tahu. Kalau kita tahu, kita boleh kongsikan untuk anak kita. Kita boleh kongsikan kepada cucu kita. Kita tahu. Jangan sampai 3 benda ni menarik dia ke serendah-rendah kejadian. Sebab Allah sebut nature kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami jadikan manusia sebaik-baik kejadian. Yang pertama, apakah yang menarik manusia ke serendah-rendah kejadian? Yang pertama yang menarik manusia adalah jahil. Sebab itu ilmu kena tuntut. Dan budaya menuntut ilmu dan Islam minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang lahat. Apa-apa juga ilmu. Ada ilmu. Syabas dan tahniah saya ucapkan. Itu kan boleh tau. Saya betul hati saya ni kan. Ibu buaya, bapa kakak saya sekalian kan. Paling duduk dapat ilmu, syabas dan tahniah. Mudah Allah rezekikan saya, ibu kakak, terus sampai akhir kita duduk macam ilmu. Amin, ucapin. Amin. Sebab budaya macam ilmu, minum hati lagi. Sebab yang boleh menarik kita ke serendah-rendah kejadian, yang pertama adalah jahil. Jahil boleh berlaku dalam 2 keadaan. Ini macam jahil. Pertama, orang yang malas menuntut ilmu. Orang malas, dia boleh jadi jahil. Kalau malas dia tahu. Yang kedua, apabila orang rasa cukup dengan ilmu dia, berlaku jahil kedua. Dia rasa cukup dengan ilmu dia. Sebab itu, orang yang rasa cukup dengan ilmu atau sombong dengan ilmu dia, berlaku jahil kedua. Kita walaupun sealim mana, dan rasa diri kita ni alim. Sebab wa fawqa zikri min alim. Atas orang alim, ada lagi ilmu kita tak tahu. Saya nak kongsikan sedikit pengalaman. Ibu ayah saya yang kaya pengalaman saya. Saya dengan saya cerita sikit dengan isi Allah Subhanahu Wa Taala. Arwah ayah saya ni memang daripada kecil sekolah agama lah. Kecil. Dia ustaz. Ada orang cakap, untunglah ustaz, ayah ustaz, patut jadi ustaz. Saya ayah ustaz digaram. Oh, tanya ustaz. Ayah kalau ustaz digaram.
Arwah ayah saya daripada kecil kau sekolah agama Darjah 6. Saya batch pertama UPSR. Dulu sebelum saya penilaian Darjah 5. Saya batch pertama UPSR. Dengan insyaAllah UPSR bagus. Dapat 3 panggilan asrama penuh. Saya ingat 3 panggilan asrama penuh. Arwah ayah saya tak hantar saya asrama penuh, dia hantar saya asrama penuh subuh. Asrama penuh subuh dia kok suka pondok. 3 bulan menangis, saya tak terima dia. Sekolah sains, saya dapat tinggi sekolah asrama penuh. Biasa best pertama biasa. Tak terima dia. Lari balik ke balik. Hari ini saya di sekolah tengok anak-anak murid saya lagi kan. Balik saya pandang macam aku dulu. Terima dia 3 bulan. Arwah dia tak marah tak apa. Balik datang balik tak marah tak apa, tak tahu. Balik pagi petang jantol. Lepas 3 bulan baru selesai. 3 tahun hantar saya ke Pakistan buat tahfiz. 15 tahun umur saya itu. Saya dah tidur. Bayangkan 15 tahun pergi ke Pakistan. Saya ingat lagi dan libat nyamuk. Apa benda boleh cakap ke Pakistan libat nyamuk kan. Pergi kedai kan. Bayar. Ni. Kan. Faham pula sebab Pakistan. Oh ya. 15 tahun. Kan? Habis hafal Quran, hafal hadis, balik Malaysia dengan izin Allah, alhamdulillah masuk ambil SPM kat Mahat Muhammadi Kelantan, masuk Universiti Malaya, ambil syariah. Dengan izin Allah, syariah undang-undang. Habis Universiti Malaya, waktu tu Universiti Al-Azhar tengah banyak bagi twin program tahun 2000. Start 2008 twin program tak ada. Habis Universiti Malaya, saya pergi Al-Azhar pula, ambil syariah sekali lagi. Dengan izin Allah balik ambil master UM syariah juga. Ambil master kedua saya UIA syariah juga. Dengan izin Allah sekarang terlalu PhD. Dengan izin Allah. Okey. Bukan itu tau. Ada orang siapa? Asyik di Palestin dia. Anda ucapan raya pada profesor dia kan. Saya pun prof, sama raya juga kes bila anda. Allah. Kalau saya pun gagal straight dia. Okey. Satu hari saya ada program dengan TV9. Okay? Buat program dekat Pusat Darah Negara. Antara benda-benda nak bahas sebelum bahas TV ni, kita nak persediaan rumah. Dia kata, Ustaz, kita boleh terangkan dekat penuntut hukum darah bagi perempuan ni. Orang perempuan, kalau anda kata dia disahkan mengandung, tiba-tiba jatuh darah tu, kan? Darah tu darah penyakit atau darah nifas? Sebab ada implikasi hukum. Kalau darah penyakit, dia kena sembahyang. Kalau darah nifas, tak kena sembahyang. Ibu-ibu kakak saya sekalian, saya dengan izin Allah belajar agama dari kecil kan, dengan izin Allah sampai sekarang dalam profesi, saya tak tahu. Dan masih tahu, apa benda tu? Ya, saya telefon kawan saya, pensyarah dekat UIT kan, Ustazah. Ada kau Ustazah, kenal tahu Ustazah kawan, sana tanya benda ni, kalau dia berbahasa TV ni, benda. Orang perempuan kalau dia sangat mengandung, jatuh darah tu darah penyakit ke darah nifas. Ustazah, ada dari ini. Alah Ustaz, anak pula tak pasti kan. Ada orang perempuan tau. Dia patut lagi mahir kan. So Ustaz tadi pun satu profesor perempuan kat Universiti Malaya. Okey, dia bagi nombor seperti itu. Saya kata Prof, minta maaf ya. Mati. Oh Ustaz, orang tanya Prof. Masalah darah ni, saya kena bahas kat TV je. Orang perempuan kalau dia sangat mengandung, jatuh darah tu darah nifas ke darah penyakit. Isyara pun tak pasti kan? Dia perempuan tau, patutnya dia tahu. Dan dia Prof, balik syariah untuk hukum makan. Supaya kita tanya satu orang lagi, Prof kan, doktor Prof kan, bagi nombor. Saya kata Prof, saya kenal kan, Prof, pertanyaan kau tu, kau nak tanya sikit gambar darah ni kan? Apa dia Ustaz? Ni, orang perempuan kalau disahkan mengandung, jatuh darah tu darah nifas ke darah penyakit? Baru dapat jawapan, darah tu darah nifas, sebab dia disahkan mengandung. Mana implikasi hukumnya, selagi darah tu ada, tak boleh sembahyang. Kalau orang dia kata puasa, tak boleh puasa. Kan? Dia punya saudara. Baru dapat jawapan. Nak cerita ni, jangan sombong ilmu. Jangan sombong ilmu. Kan? Kita kalau lepas tu setengah-setengah kadang-kadang, saya kita belajar kan, kita rasa bawahnya. Sebab jahil boleh berlaku dua keadaan.
Pertama, orang malas menuntut ilmu. Yang kedua, orang yang rasa cukup dengan ilmu dia. Berlaku jahil dulu. Kan? Jahil jangan jadi orang yang cuma ilmu. Kita tahu banyak yang belum tahu. Kan? So, hari ini Alhamdulillah kita dah belajar. Dan jangan belajar dengan semua orang yang dia hanya transfer ilmu, tidak transfer akhlak begitu. Sebab ilmu adalah akhlak bergandingan. Kalau kita sebenarnya ada seorang guru yang ajar kepada kita, kemudian dia ajar kita melecehkan orang lain. Ustaz tu sesat lah, ustaz tu bid'ah lah, tak betul lah. Jangan belajar dengan orang macam ni. Sebab ilmu dan akhlak beriringan. Ilmu dia dan akhlak dia orang tu tawaduk. Tapi kalau kita belajar ilmu jadikan kita bagi sombong, kita ada masalah dalam sistem pembelajaran. Kan? Kalau sekarang kita ada orang belajar, dah ajar pada kita, orang tu tak betul tu, semangat tak betul. Itu pun tak betul tu, ustaz tu sesat tu, ustaz tu bid'ah banyak tu. Kalau kita ada guru macam tu, cari guru lain. Sebab ilmu dan akhlak beriringan. Kan? Kalau takut dia ajar kita satu benda, kita sombong ilmu, berlaku jahil tu. Kan? Sebab yang boleh menarik kita ke bawah, yang pertama itu orang jahil. Kan? Banyak benda, banyak lelaki begini. Saya banyak lagi begini tahu. Dan asas hukum kita dalam walaupun banyak lagi kita tahu. Kan? Kena guru, kita pergi cari guru, kita belajar, kita buka kitab mengaji kita. Kan? Jadi maksudnya kita pun dalam ilmu jangan jatuh macam tu. Jatuh macam tu akan berlaku jahil kedua. Maksudnya. Kan? So, sistem untuk ilmu Islam yang mana dan berbuaya sama kita. Okey. Dari dalam bulan Ramadan benda ini diselesaikan. Sebab apa? Dalam bulan Ramadan dianjurkan kita untuk hadir majlis ilmu. So, dalam luar Ramadan jangan kita jadi orang yang jatuh pada jahil, hadiri juga majlis ilmu. Okey? Sebab ada tiga benda yang menarik manusia ke bawah. Yang kedua, apakah yang menarik kita ke bawah? Yang kedua, nafsu kita. Nafsu ni dia macam budak-budak, kata para ulama. Dia macam budak-budak. Dia merengik. Dia macam budak-budak. Macam kita ada anak kecil cucu kita kan. Kita bawa pergi pasar raya mana-mana, kan merengik. Nak mainan. Tak kaki nangis kan. Berat-beratkan badan kan. Kita puaslah ketak giginya. Besar-besar mata. Tapi dia kira pun. Kita bersegah dekat orang. Belikan kereta yang dia nak. Elok dia pegang kereta, dia tengok kapal terbang. Nak kapal terbang. Nafsu macam budak-budak. Dia kena didik. Macam mana didik dia? Jangan ikutkan apa yang dia inginkan. Nafsu kena didik. Tarbiyah kena didik. Dan ibu ayah, abang-abang, kakak, saya sekalian, kita boleh kenal bisikan nafsu dan bisikan syaitan. Boleh kenal tak? Bisikan nafsu dia merengek, bisikan syaitan dia merancang. Boleh kenal? Bisikan nafsu merengek. Jadi ibu akan katakan pergi pasar raya, tengok beg tangannya, balik tak boleh tidur. Beg tangan cantik, ngecingkan dengan tudung, kasut full, tidur sampai terligau lah kan. Baik tangan datang dekat mimpi kita, mari tak boleh tidur. Itu nafsu dia merengek. Kalau syaitan dia merancang, syaitan kau buat macam tu, kau tipu bini kau yang kan, kau tipu daun, nafsu dia merengek. Okay? Syaitan dia merancang, kau buat macam tu. Satu ini buat kakak ayah saya, kalau kita mau jujur kan, hari ini kalau gaduh suami isteri, kita boleh dengar banyak perancangan. Maka kita boleh dengar banyak perancangan, kita boleh dengar. Kau cakap dia lelaki kau, jantan tak boleh, kau cakap dia. Kadang-kadang idea kita tak tahu fikir pun ada kadang-kadang. Syaitan dia merancang, kau cakap dia. Tinggal kita lah dia ikut atau tidak. Kalau kita ikut, kalah yang kita. Sambil balik kita bercakap bijak, jantan tak boleh. Naklah dia kan. Sebab dia kau buat macam ni. Orang ni hari ni nak tipu bini kan. Ui, hari ni macam kau cakap dia lagi. Kau cakap komiti dia. Kau cakap kau ceramah dia. Kau cakap dia. Bawa di masjid kau cakap dia. Dia merancang. Syaitan dia merancang. Kan? Nafsu dia merengek.
Nafsu. Jadi nafsu ni kata Allah Subhanahu wa taala, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu sentiasa mengajak kita ke arah kejahatan. Nafsu dia ajak kita ke arah kejahatan. Jangan kita ikutkan. Dia merengek, dia didik. Kadang-kadang merengek itu macam apa nama, kita yang cipta cerita tu, kita cuba percaya, kita tension sendiri. Ada orang yang tu, nafsu dia tu cuma rusing satu benda, dia cipta cerita, dia cuba percaya, dia tension sendiri. Suami kau tu kan, betul ke meeting kan, jangan keluar dengan orang lain. Dia cipta cerita, dia cuba percaya, dia tension sendiri. Betul kau meeting ni, betul ke? Betul tengok kan, dia tension sendiri. Kan? Ada orang kadang-kadang, Ustaz, akak Ustaz, sakit pinggang Ustaz. Jumpa doktor kata sihat. Agak rusing lah Ustaz. Bagus kan? Sakit pinggang, jumpa doktor kata sihat. Bagus kan? Tak ada lah Ustaz. Jangan-jangan sakit pinggang ni sakit buah pinggang lah. Aduh, kalau sakit buah pinggang Ustaz, nanti mesti pembiayaan yang tinggi Ustaz. Nanti mesti suami saya tak sayang saya dah Ustaz. Aduh, nanti mesti kita kahwin lagi Ustaz. Aduh Ustaz, Kak, dah kena sakit buah pinggang belum lagi tak ada agak macam tu. Dia cerita, dia cuma percaya, dia tension sendiri. Dia nafsu. Jika ada kita, oh anak ni macam mana ni, oh suami dia, oh isteri dia, tension sendiri, dia nafsu. So nafsu jangan dilayan. So zikir banyak, ubat dia dengan zikir. Zikir apa? Apa pun tak apa. Tapi Allah ajar kepada kita, walillahil asmaul husna fad'u biha. Bagi Allah ada nama-nama yang baik, doalah dengan nama-nama yang baik itu. Kalau nafsu kita si marah-marah kan, macam rumun aja kan. Baca ya mukmin, ya wahai yang mengamankan hati. Ya mukmin. Baca kan? Ataupun mungkin boleh baca kalau kita rusing pasal rezeki. Kalau orang rusing pasal rezeki, nafsu tu dia merengek rusing pasal rezeki. Mencarinya rusing takut tak dapat. Dah dapat rusing takut tak cukup. Dah dapat tak cukup kan. Membelanjakan merusing takut habis. Nafsu dia. Rusing hidup ni kan. So kalau kita rusing, baca nama Allah ya Hafiz, wahai yang memelihara. Ya Hafiz, ya Hafiz, ya Hafiz, ya Hafiz, ya Hafiz, ya Hafiz. Tapi suami pun tak kena faham kalau kita nak berzikir. Suami tengok pun nama Hafiz mana nak panggil ni. Kau dah kenapa? Nama Hafiz mana lah. Nama Allah zikir sebab saya dah rusing lah. Rusing. Ya Hafiz, ya Hafiz, ya Hafiz. Oh ya wali pun yang Allah memelihara. Ya wali. So Allah yang kata, nama bagi Allah nama-nama baik, kamu gunakan nama Allah itu zikir untuk tenangkan hati. Jadi yang keduanya nafsu kena diri. Dia akan melengek. Okey. Sama. Allah sebut laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim, kami jadikan sebagai kejadian ada yang menarik kita ke bawah, thumma radadna wa asfala safilin, menarik ke bawah. Yang pertamanya jahil, yang kedua nafsu. Dan yang ketiganya nafsu tadi dalam Ramadan juga diselesaikan. Yang dididik nafsu. Dan yang ketiganya apakah yang menarik kita ke bawah? Dalam bahasa Arab disebut sebagai mazmumah. Mazmumah ni ada kelemahan diri kita. Dan ibu-ibu, ayah, abang, saya doakan yang kebaikan sekalian. Kita punya mazmumah ni tak sama tau. Kelemahan kita tak sama. Allah punya kelemahan kita ni tak sama. Walaupun Imam Ghazali sebut ada 10 jenis mazmumah, tapi 10-10 itu tak sama. Antara kita tak sama.
Kita kena kenal apa kelemahan diri kita untuk kita baik diri kita. Ada orang kadang-kadang kelemahan dia, mazmumah dia, marah-marah. Oh, kenapa marah je kerja. Memang sisi marah. Makin tua makin kok marah. Ada orang itu kadang-kadang bangun tidur lagi, pinggang sakit. Padahal dimarahin pinggang sendiri marahnya. Datang serapan ada yang tidak cukup. Ini sos yang mana? Ini kicap mana? Ini keropok yang mana? Tapi makannya habis. Hari kita. Keluar pergi kerja, keluar pun marah. Masa pagi jam di pagi. Padahal tidak berubah apa-apa pun jalan. Tengok trafik naik, baru tengok dia menderita lah. Ini mesti lama. Menderita. Ada orang yang memang masuk pada marah, makin tu makin marah. Kalau kita tahu itu mazmumah kita lumbat. Sebab dia akan menarik kita ke bawah. Ada orang kadang mazmumah dia cemburu. Cemburu, Masya Allah. Isi saya itu Ustaz, kalau dia tengok saya ini macamlah saya ini suka kat semua perempuan dan semua perempuan suka kat saya. Dia cemburu, bikin cemburu dah. Itu kan kelemahan, kelumbat. Bentuk kelemahan. Ada orang tak sama, ada orang tak cemburu, tak tahu, tak kisah. Orang dia itu. Ada lagi cemburu. Ada orang boros. Belanja je. Boros. Ada orang kelemahan dia kan suka mengeluh. Ada je benda tak kena, ngeluh je. Itu kelemahan, tak ada kelemahan. Ada orang kelemahan perempuan, ada kelemahan perempuan. Suami kita kalau kelemahan perempuan, memang itu kelemahan dia, kita tolong bantu dia. Ada kadang bukan tau. Kalau suami kita bukan kelemahan perempuan, tak ada masalah. Dah pusing lah. Tapi Ustaz, saya 20 tahun kahwin, 24 kali suami bawa hal Ustaz. Itu susah lah. Sebab Ustaz nasihat sikit. Itu susah. Itu kelemahan dia. Orang kalau kelemahan perempuan ni, kan, mana-mana pun akan menjadi pergi bazar Ramadan, cantik juga, budak jualan kembali. Siapa nak dia? Bayar tol, tengah terselip kepala kat steering, ada tengok budak dia tukul pun. Orang macam ni, ibu, abang kat sekarang pergi Mekah pun menjadi orang mau. Tengah tawaf kan, labbaik Allahumma, cantik juga Arab, labbaik Allahumma. Ada kelemahan dia perempuan. Dia patang untuk dahi licin, dia pening balik. Ada kelemahan itu. Bagi perempuan ada juga, ada kelemahan lelaki ada juga. Dia patang tengok orang handsome, dia tegan. Kelemahan dia. Dia suka tengok orang pandang tafta, sadar kan. Orang yang cakap sama dia kan. Tafta, maklumlah kan. Saya ada orang, dia dalam maklang. Ini penting tahu kelemahan ini kita. Suami dia pun tak perasan kelemahan isteri dia. Isteri dia pun tak perasan itu kelemahan dia. Dia jadi suka tengok orang yang pandang bagus-bagusnya. Isteri dia minta izin. Dah suami kerja, tak dapat rumah, boleh tak nak pergi masuk pusat-pusat kesihatan? Kan? Suami bagus, tak apalah, pergilah. Mau pergi sihat, saya sibuk kerja kan. Rupanya kelemahan dia tak boleh tengok orang lelaki handsome dia. Dia jadi pergi balik. Akhirnya berkenan dengan personal trainer ni. Jadi kelemahan dia tu, maklumlah kan, dia suka tengok badan yang stres-stres dia tu memang 3-4 jam dia main besi, memang nasi pack kan. Suami dah one pack besar tu kan. Kelemahan dia, dah ada masalah. Sebab kelemahan dia di situ kan. Dan kita ni people kat kawasan kita kena tahu kelemahan kita. Kelemahan kita 2-3 benda je. Kita tak banyak tau, 3 benda yang asas, 3 benda je. Kalau kita tahu kelemahan kita itu, jangan duduk tapi kelemahan kita. Hebat mana, mesti tombak. Kalau kita tahu kelemahan kita kan. Kalau ada orang kelemahan perempuan, kelemahan perempuan yang kadang-kadang pernah tengok tak? Imam kena tangkap haluan kan? Kebetulan kelemahan di situ. Tapi kan di imam tapi kebetulan kelemahan di situ. Kalau kita tahu itu kelemahan kita, jangan duduk di situ, mesti tombak. Lepas itu kita tahu kelemahan kita apa kan? Pernah kan? Hakim Mahkamah Syariah yang tak haluan. Dia hakim Mahkamah Syariah menjatuhkan hukum orang haluan, dia bukan tak haluan, bukan kata dia. Tapi kebetulan kelemahan di situ. Kalau kita tahu kelemahan kita di situ, kita tahu jangan duduk tepi itu, mesti tombak. Kalau kelemahan kita marah-marah, jangan duduk tempat tension, mesti marah. Kalau kelemahan kita boros, jangan pergilah pasar-pasar, bazar, mesti terbelinya.
Bukan nak beli zakat, tapi mesti beli punya. Kan? Jangan duduk di situ. Satu dalam Nabi ajar itu duduk di istilah bahasa Arab ya, bi'ah solehah. Bi'ah solehah itu suasana keliling yang baik, duduk keliling yang baik, bergaul dengan orang yang baik. Kan? Orang baik itu dia akan membina. Kan? Itu. So kita kena tahu apa kelemahan diri kita. Baru kita boleh baiki. Kita kena cari. Dan kena study sikit tau. Kerana kita pun tak tahu apa kelemahan diri kita. Saya pernah buat satu program pegawai besar, kerajaan ni. Okey, satu sesi kan. Okey tuan-tuan, untuk kita memperbaiki diri kita ni, pertama kita kena tahu kelebihan diri kita. Okey, baik kita semua di pensel kan. Tolong tuliskan kelebihan diri kita. Teman-teman minum ni. Saya kelebihan ini, 10, 20 kelebihan ni. Tapi okey, bagi orang sebelah, minta tolong orang sebelah baca kan. Tak kita baca kelebihan diri kita sendiri. Orang sebelah baca kan, saya ni orang yang tak menjawab, saya ni orang punya. Orang yang sebelah yang tuan punya tu kan, sambil menilingkan kepada sikit. Betul. Habis sesi pertama, okey, kita dah minum air kita, kemudian makan kuih kan, masuk balik je. Okay? Masuk balik, baik kita pula. Okay, kali ni tolong tuliskan kelemahan diri kita. Ada semua minum apa kelemahan aku. Satu dua nak cari pun susah. Siap tiru orang sebelah. Sama lah kelemahan kita, sama lah kelemahan kita, sama lah. Itu manusia. Dia susah nak cari kelemahan diri kita, diri sendiri. Satu, kita ni antara cabaran diri kita kata kelemahan diri kita. Baru kita boleh baiki diri kita. Kan? Macam kereta lah kan. Kalau kita tak tahu apa yang rosak, macam mana nak baiki kereta kita tak tahu apa yang rosak. Kan? Kereta ni tak hidup, kenapa tak hidup? Tayar ni kurang angin ni. Cuba kita pump, saya membentuk tayar ni tak hidup. Sebab itu pun dah penyakit dia. Jadi kita kena tahu apa kelemahan diri kita. Sebab yang boleh menarik kita ke bawah yang ketiga, mazmumah kita, atau kelemahan diri kita. Okey. Penutup bab kedua. Penutup bab kedua ni, saya ringkas. Ada 5 golongan boleh bagi tahu apa kelemahan diri kita. Ada 5 golongan yang boleh tolong bagi tahu apa kelemahan diri kita. Yang pertama, guru kita. Kalau kita ada guru. Yang kedua, orang yang bijaksana. Orang bijaksana kasih guru kita. Allah berikan bijaksana tak tentu, salah satu. Yang ketiga, orang yang sayang dekat kita. Orang sayang kita. Suami kita, isteri kita, sayang kita, dia beritahu kelemahan kita. Yang keempat, kawan baik kita. Kawan baik. Dan ibu ayah saya sekalian, kawan baik, nature takkan beritahu kelemahan diri kita. Kawan baik kita takkan bagi tahu kelemahan diri kita. Tapi kalau kawan baik boleh bagi tahu kelemahan diri kita, maka benda itu teruk sangat. Kawan baik akan beritahu kelemahan diri kita. Tapi kalau dia boleh bagi tahu kelemahan diri kita, benda teruk sangat. Teruk sangat. Lepas tu kalau kawan baik tegur kita, jangan kecil hati. Mana di sekeliling orang tu dah gitu kan. Datang kawan kita kan, cik man, dia tahu sikit, minta maaf. Nampak awak orang tak kelas kan, stokin awak tu bau lah kan. Jangan kecil hati pula. Apa dengan stokin kau tu wangi sangat. Maknanya orang lain dah terus, cik man datang, lagi bau sangat. Orang lain dah terlalu sangat kan. Sebab nature kawan baik akan beritahu kelemahan diri kita. Kalau dia dah bagi tahu, boleh teruk sangat. Dan yang terakhir, yang boleh beritahu kelemahan diri kita, musuh kita. Orang yang tak suka kita tu, dia cakap kerana betul. Lepas tu jangan terus tolak orang cakap. Betul apa dia cakap. Muslimin dan muslimat dan Allah sekalian. Habis bab kedua. Okey, sekali lagi. Pertama, guru kita boleh betul kelemahan diri kita. Yang kedua, orang yang bijaksana. Orang bijaksana ni kadang-kadang orang biasa je. Kan kita berikan kan. Kebetulan Allah bagi kelebihan kat dia tu pasal bab rumah tangga. Sampai saya bukusikan tu, dia tengok muka kita, dia berkata, sabar lah dia, suami tu memang macam tu. Makcik ni tahu pula tu ada lelaki kita ni. Suami dia sana. Kadang-kadang biasa je. Yang ketiga adalah orang yang sayang dengan kita. Orang sayang isteri kita, suami kita. Satu isteri kalau tegur, walaupun kita sakit hati, kadang-kadang betul pada tegur. Tadi betul. Suami yang kita cakap, kadang-kadang betul lah cakap. Sebab dia beritahu kelemahan diri. Yang keempat, kawan baik kita.
Kawan baik. Dan kawan baik, nature tak akan beritahu benar. Kawan baik tak akan beritahu benar. Tapi kalau dia bagi tahu, mana begitu teruk saja. Itu yang kecil hati. Dan yang kelima, musuh kita. Musuh kita ni, dia memang cek kelemahan diri kita. Dia cakap tu orang betul. Satu orang yang dimusuh dan satu sudut bagus untuk memperbaiki diri. Dia jadi check and balance untuk diri kita. Jangan tu musuh, dia tu sama, dia teruk dengan. Dia baginya kita perbaiki diri kita. Lagi habis sebab yang kedua. Okay, pagi ni kita nak cerita 3 bab ni. Okay, ada soalan ke depan kan? Sebelum saya cerita bab yang terakhir. Ada soalan? Boleh ke depan kan? Ada tak? Sebelum kita keluar sekarang ni. Ada soalan? Okey. Boleh tu. Terima kasih kan? Terima kasih kan? Terima kasih. Ada lagi? Okey. Bab yang terakhir hari ini kita pasca Ramadan kan? Pasca Ramadan kita bincang 3 benda kan? Jadi kalau boleh kita ada bab istiqamah. Ada 3 syarat istiqamah. Yang kedua mengenal diri kita manusia. Manusia Allah jadikan nature sebagai kejadian, tapi ada 3 benda merentak di bawah. Kita bincang. Dan yang terakhir, bab yang ketiga yang kita kongsikan mengenai syaitan. Okey. Syaitan ni, ibu ayah, bapa, kakak saya sekalian, sejarah penciptaan manusia kita, sejarah penciptaan manusia adalah saat syaitan tersingkir daripada syurga. Sejarah penciptaan kita manusia, saat kita diciptakan adalah saat yang sama syaitan tersingkir dari syurga. Sebab itu permusuhan diri kita itu luar biasa. Luar biasa. Permusuhan diri kita itu luar biasa. Dia nak biar kita tentang macam lose-lose situation lah. Anak-anak masuk neraka, biar manusia masuk neraka. Lose-lose situation. Dia nak macam tu. Ini dalam Quran Allah sebut tau. Nanti balik baca surah Al-Hijri, bermula ayat 38. Surah Al-Hijri sampai ayat 45. Allah cerita benda surah Al-Hijri bermula ayat 38. Dia bersumpah dengan Tuhan sebelum dia keluar dari syurga. Dia kata apa? Qala rabbi bima aghwaytani, Tuhan, oleh kerana aku telah menjadi sesat dari iblis, la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Aku akan elokkan maksiat di mata anak Adam dan aku akan sesatkan mereka semuanya. Dia akan elokkan maksiat di mata anak Adam. Anak Adam buat maksiat, dia tak rasa buat maksiat. Itu gaya iblis. Hari ini ada orang yang derhaka kepada suami, dia tak rasa buat derhaka kepada suami. Adam buat dosa, suami saya tu dia boykot dulu, Adam bayar rasa kebil lelaki tidur kat luar kan. Dia tak rasa dia bersalah. Syaitan tu aku elokkan maksiat di mata anak Adam. Dan hari ini ada orang yang bermusuhan dengan mak dia, dengan beradik-beradik, dengan mak mentua dia, kan? Dia tak rasa dia bersalah. Kan? Itu syaitan sebut. La uzayyinanna lahum fil ardi, aku akan elokkan maksiat di mata anak Adam. Kan? Itu sumpah iblis tau. Kita boleh baca surah Al-Hijri bermula ayat 38. Okey. Jadi manusia, syaitan pada bulan Ramadan diikat. Ramadan diikat Wasudifati syayatin, syaitan itu diikat. Apakah yang paling menggerunkan kita ketika memberitahu Allah, Nabi beritahu syaitan itu diikat? Yang paling menggerunkan kita adalah kita nampak true color kita. Oh, sebelum ni ingat syaitan, rupanya true color aku ni bulan Ramadan lawan suami punya. Ini adalah true color kita. Itu yang paling menakutkan kita sebenarnya. Dan aku apa? Ya Allah, teruknya aku, macam ni mana aku ni. Bulan Ramadan ada orang yang tipu bini kan dia. Orang yang tipu bini kan. Ada kan? Ni orang kat Baghdad tau, di sini kan. The true color kita. Ketika syaitan diikat, true color nampak. Itu yang paling menakut kita. Takut apa? Ya macam ini rupanya aku ni. Macam ini rupanya aku ni. Kan? Baguslah sesuai kita boleh muasabah. Tapi akhirnya aku tahu rupanya kita tu. Dekat bulan Ramadan ada orang yang masih lagi bergaduh sana sini. Bulan Ramadan ada masa orang mengumpat bercerita dengan orang. Kau tahu tak cerita dengan orang? Aku dengar cerita tahu ibu tu. Iya. Jangan bulan Ramadan cerita dengan orang. Oh, ini true color kita. Syaitan dah ikat kau masih buat jahat juga.
bukan lagi gitu. Dia paling takut begitu lah. Takut tu apa? Dia orang macam ini yang Tuhan punya. Bukan alasan syaitan dengan begitu. Okey. Jadi berapa mata syaitan terikat? Pada malam hari raya, apabila diisytiharkan malam ini malam satu hari raya, maka syaitan dilepaskan. Kan? Ketua syaitan ni menjerit-jerit. Ketua syaitan menjerit-jerit sebab umat Muhammad diampunkan dosanya. Ketua syaitan menjerit-jerit, berguling-guling macam orang kena rasuk syaitan. Dia syaitan lah. Dia syaitan lah. Berguling-guling macam orang kena rasuk syaitan. Dia syaitan lah. Dua kali syaitan. Jadi dia mengisytiharkan kepada tentera-tentera dia, aduh celakalah kita, kata syaitan. Penat 11 bulan kita menggoda anak Adam. Pada satu Syawal diampunkan dosa mereka. Aduhai, tolonglah kamu bertebaran di muka bumi, meniti di atas mazmumah. Mazmumah tu meniti atas mazmumah. Apa 3 benda tadi kan? Jahil, nafsu dan kelemahan kita, kelemahan diri kita kan. Menitilah kamu kepada 3 benda ni, bawa manusia kembali kepada benda-benda dosa. Ada 3 benda yang kita kongsi dari itu penting untuk kita baiki. Jahil, jangan jadi orang jahil. Jangan jadi orang yang kalah dengan nafsu. Jangan jadi mazmumah kita tak ditingkatkan dengan itu. Menitilah kamu pada 3 benda itu. 3 benda kita bincang tentang. Setelah itu, apabila syaitan ini maknanya dah dikeluarkan, kita berpegang pada bab pertama dan bab kedua. Bab pertama istiqamah dia kan? Kita terus beramal. Bab kedua yang menarik kita ke bawah, jangan kita tak baiki. Kita ingatkan. Sebab syaitan tu dia memang akan menarik manusia ke arah kejahatan. Dan apa panduannya? Allah ajar kepada kita. Kalau kamu ada bisikan syaitan, yang syaitan itu tadi kita dah kongsikan, dia membisikkan perancangan. Dia membisikkan perancangan. Kau tipu ini kau tahu pun. Kau cakap dia ni, kau cakap ni. Dia akan bisikkan perancangan. Fasta'iz billah, minta lindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun ucap auzubillah. Ada benda-benda auzubillah, ada bisikan auzubillah, ataupun istighfar astagfirullahalazim. Kan ada benda-benda kan syaitan bisikkan, laki kau tu cakap tu jantan tak boleh, astagfirullahalazim. Jangan ikutkan. Maksudnya benda-benda bisikan jangan ikutkan. Kadang-kadang ada syaitan ni, dia tak mengganggu dan bisikan, dia lebih ekstrim lagi dengan sihir-sihir. Sihir ni antara syaitan ni. Maka berubatlah dengan Al-Quran. Siapa yang ada penyakit-penyakit apa, berubat dengan Al-Quran. Jangan berubat dengan bomo-bomo kan. Bomo-bomo yang bukan Islam, yang bagi tangkal apa semua kan. Sebab hari ini kita pakai tangkal. Kenapa jin tu boleh lari? Kenapa syaitan tu boleh lari? Bukan sebab dia takut pada tangkal tu. Dia nak kita percaya pada tangkal tu. Bila seorang tu percaya, syirik dan mula dia lah. Lepas tu dia pergi keluar. Sebab tu orang bagi tangkal, pakai terbaik terus. Dia nak kita percaya pada tangkal. Sebab tu nak berubat dengan Al-Quran. Lambat sikit tak apa, tapi akidah sangat. Baca Al-Quran. Itu syaitan. So benda yang bisikan, maka istighfar ataupun minta ampun, baca auzubillah. Benda yang sihir, berubat dengan Al-Quran. Mudah-mudahan diberi kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Okey, saya rasa setakat saja dulu 3 bab kan. Dan ada buku 3 kan. Tapi kita nak beraya lah apa kan. Selamat hari raya. Saya akan jawab soalan saya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Tadi Ustaz ada kata 5 ibu bapa sama tarafnya. Bagi seorang isteri, ibu kandung atau ibu mertua yang perlu diberi keutamaan. Sekiranya ibu mertua yang perlu diberi keutamaan, boleh tolong berikan sebabnya. Okey. Seorang suami apabila dia kahwin dengan seorang perempuan, seorang isteri, dia bukan berkahwin dengan orang perempuan itu sahaja. Dia berkahwin dengan apa yang ada pada bahu orang perempuan itu. Kalau orang perempuan itu ada anak, dia kahwin janda kan. Anak tu jadi bawah tanggungjawab dia. Bapa asal tetap dia jadi juga bertanggungjawab. Kalau dia kata dia tu ada ibu yang tua, kan? Dia kahwin, ibu tu bawah tanggungjawab dia sekali. Walaupun ada anak lelaki, dia kena fikirkan juga.
Kalau dia kata dia kahwin dengan seorang perempuan, orang perempuan ada hutang piti-pitian, kan? Juga dia kena tahu fikir macam hutang piti-pitian. Sebab dia orang lelaki, dia kahwin dengan seorang perempuan tu, tapi apa yang ada dengan bahu perempuan. Okey. Jadi keutamanya apa? Keutamanya adalah suami, sebenarnya suami, baik pada suami. Suami kena anggap ibu mertua itu macam ibu dia. Dan selesaikan niat dulu. Kan? Isteri, apa yang diutamakan adalah suami dia itu. Suami dia itu. Sebenarnya bukan jadi bagi seorang suami, ibu dia, ibu mertua, ibu susuan, ibu itu semua itu. Bagi seorang isteri adalah suami itu. Jadi kalau suami itu menjaga ibu dia, ibu mertua perempuan dia pun kena bantu juga. Tapi ada satu bab bincang nanti insya-Allah raya tahun depan. Insya-Allah. Ada satu bab dia ada seni ikhlas tau. Nanti boleh mungkin tanya YouTube dan Ustaz Amin seni ikhlas. Saya kongsikan. Satu benda seni ikhlas yang orang kita tak lepas pandang. Ikhlas tak menafikan hak. Ikhlas tak menafikan hak. Kan? Kalau dia kata ada satu orang tolong masjid kan. Oh, putih sampah ke bersihkan masjid. Saya ikhlas, saya tak apa-apa pun. Dia ikhlas, tapi tak menafikan hak. Orang masjid kena fikirkan apa nak bagi pada dia. Ikhlas tak menafikan hak. Hari ni isteri kita bantu suami jaga mak dia. Ikhlas tak menafikan hak. Ada benda-benda hak isteri itu suami kena fikir juga. Dia dah tolong jaga mak aku ni. Apa benda? Bagi hadiah sikit, bagi laki dia sikit, apa benda kan. Ikhlas tak menafikan hak. Kan macam ada kes tau. Dia ada 5 beradik, 3 perempuan, 2 lelaki. Mak sakit dekat 10 tahun. Adik-beradik lelaki, adik-beradik perempuan kat Perak. Adik-beradik lelaki kat Kuala Lumpur. Yang jaga mak, cebokkan mak, beri susu mak, semua adik-beradik perempuan. Adik-beradik lelaki langsung nak tengok. Raya pun dia jangan balik. Kan? Mak meninggal selepas 10 tahun. Abang balik, mana geran-geran tanah semua. Aku anak lelaki dapat lebih. Mas mak pun mana semua. Ikhlas tak nafikan hak. So, sedih daripada perempuan kan Ustaz kan. Abang dah jangan balik dan bersyukur kan. Ikhlas tak ada hak. Saya kata, dekat gini lah. Abang tu nak tuntut hak dia kan. Akak kira daripada jaga mak tu sampai mak meninggal, hak akak juga. Ini kira tak? Sebab abang nak kira kan? Kira. Allowance jaga mak sebulan berapa. Tak tegak mak lah. Dan bukan nak kira hak, kita kira hak. Oh, ini berapa? Ini berapa? Susu mak tak pernah minta pada abang berapa? Mak hidup hospital berapa? Senarai kan? Bang? Ni bang. Semua sekali kami 3 orang adik-beradik ni semua dengan allowance, dengan susu mak, dengan duit minyak apa semua, 500,000 bang ya. 200,000. Aku ambil lah, semas-semas aku ambil lah semua kan. Ikhlas tak nak fikir hak. Okay, jadi kalau hari ni kita bantu jaga mak mentua semua kan, suami kena fikir. Jangan fikir, sini apa nak? Ada tebak tak? Tebak. Itu boleh. Tebak tu kena bahas detail tau. Jangan ambil ni terus balik jumpa suami. Bang, ikhlas tak nafikan hak. Aku minta lawan. Dengan itu. Dia berbahasa dia banyak tau. Itu dia punya bab tu. Bahasa dia banyak. Wallahualam. Ya, raya tahun depan, tadi kenal, datang balik kita sambung. Sudah orang lain. Bagaimana dengan solat Jumat? Seorang jika berada di negara yang tiada solat Jumat, dibuat tempoh bermukim selama 5 minggu. Perlulah dibuat dengan kurang 40 orang. Okey. Dalam mazhab Imam Syafi'i, syarat wujudnya solat Jumat apabila cukup 40 orang muslim. Syarat wujudnya solat Jumat. Kalau dia kata tak cukup 40 orang, maka jadilah solat zuhur. Jumat ada, gugur kewajipan Jumat. Contoh anak kita berada di Jepun. Setengah-setengah tempat di Jepun, orang Islam tak cukup 40 orang pun. Berapa belas orang je. Ketika itu, walaupun dia bertahun-tahun semayang, oleh kerana dalam mazhab Syafi'i 40 orang, maka solat Jumat itu gugur. Berbeza mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi 4 orang boleh wujud solat Jumat. Sebab itu kalau kita pergi Pakistan ke India, masjid 4 orang, 5 orang, 10 orang solat Jumat. Solat Jumat. Kan? Dalam mazhab Syafi'i 40 orang. Kan? Dalam mazhab Hanafi 4 orang. Orang boleh solat Jumat. Seorang imam, seorang khatib, 3 orang makmum. Tapi makmum 3 orang, ada 2 orang makmum. 2 orang makmum pun jangan. Sekarang tidur, ada 2 orang tidur itu. Zaman Syafi'i, syarat dia 40. Allah. Pernah amal kita yang
Kalau tak cukup jemaah dia kan, jadi kita solat jemaah di kemudian buat dua. Boleh juga, tapi maksudnya bukan pindah mazhab kan? Maksudnya kita ambil pandangan yang ringan, ada 4 orang. Mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, dia mewajibkan 40 orang sebab tak mau macam sini buat Jumaat, sini buat Jumaat, sini buat Jumaat, sini buat Jumaat. Saya pernah belajar di Pakistan, katakan Zuhur pukul 1. Pukul 1 ada masjid pukul 1. Satu suku masjid itu, satu setengah masjid itu, pukul 2 masjid itu. Katakan asar 4:30, pukul 4 pun ada solat Jumaat lagi. Kita kalau balik ke tempat kita tu, saya kawan tidur kan, kita tak tahu dia kena solat Jumaat dulu. Kata solat Jumaat, dia boleh pergi pukul 4 dan sembahyang Jumaat. Itu ada juga. Kan? Imam Syafi'i suruh buat serentak, Zuhur suruh serentak, kan? So jadi maksudnya, kalau kita buat macam tu, pada aku pandangan lebih ringan. Pada 4 orang boleh jadi imam. Seorang imam, seorang makmum, seorang Bilal, seorang imam. Allah. Ya tadi kita kata kalau semut tu elok selamatkan. Kalau lipas yang banyak-banyak tu, Okey, kecuali memudaratkan lah. Kalau semut tu gigit kita, memudaratkan ada apa? binatang yang memudarat. Memudaratkan sunat bunuh. Tikus saya memudaratkan. Ada cicak sunat bunuh. Cicak. Allah. Okey, saya setakat saya dulu. Aku lupa lima sami'tu astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fa fawza mustaghfirin wa ya najat at-taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya ibu-ibu yang saya sayangi, bapa kakak, sedoakan kebaikan sekalian. Kalau pernah kenal saya ada salah apa-apa, saya minta ampun, maaf. Okey. Dan saya juga kalau tuan-tuan ibu-ibu ayah ada salah saya pun memang dululah saya maafkan hal lain. Ada tempat saya juga punya ustaz tu. Kan? Ustaz tu gemuk salah, ustaz tikus tu salah. Dulu gemuk ustaz salah, sekarang gemuk ustaz. Sekarang gemuk balik. Mula dah. Siapa dia maafkan dia. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Mudah-mudahan Allah jadikan saya dan kamu sekalian hamba Allah yang saleh dan salihah yang sentiasa mentaati perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur di atas segala nikmat-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa bersabar di atas segala ketentuan daripada-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa beristighfar di atas segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Jika Engkau matikan kami dalam keadaan beriman dan tanpa segala fitnah serta kekecewaan ya Allah. Sudahi hidup kami dengan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kami untuk membuat amalan yang kekal pahalanya sepanjang zaman ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bantulah kami memperbaiki diri kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami keluarga yang saleh dan salehah ya Allah, yang membahagiakan kami ya Allah. Perbaikilah kelemahan pasangan kami ya Allah. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Dosa dan kesalahan ibu dan ayah kami ya Allah. Guru-guru kami ya Allah, orang yang mempunyai hak ke atas kami ya Allah. Dan sesiapa saja yang menghadiri majlis yang mulia pada hari ini ya Allah. Juga kepada seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih ada ataupun yang telah tiada ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Jadi pada sekalian, bila kita bicara hadis Nabi, kita akhirnya selawat Nabi SAW. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.